Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adib bin Ahdin beserta sahabat-sahabat saya Muhammad Izam Fahmi, Muhammad Syahreza akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Al-Maslahah dan Kehujahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikut merupakan daftar isi pembentangan kami yang dimulai dengan pengenalan definisi dan jenis-jenis maslahat, kehujahan, syarat beramal, dan terakhir kesimpulan. Berikut merupakan pengenalan maslahah. Maslahah dari segi bahasa ialah manfaat, faedah dan kebaikan. Menurut Ibnu Manzur rahimahullah, maslahah bermaksud kebaikan. Al-maslahah jamaknya ialah al-masalih. Manakala dari segi istilah pula, Imam Al-Ghazali ada mentarifkan al-maslahah seperti berikut. Ibaratun fil asli an jalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Yang bermaksud maslahah adalah menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Manakala Imam Asy-Syatibi dengan kata-katanya mentarifkan sebagai yang aku maksudkan dengan maslahah ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan insan, kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat oleh dan akal secara mutlak. Berikut merupakan jenis-jenis maslahah yang terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah al-maslahatul mu'tabarah, iaitu maslahah yang diiktiraf syarak dan syarak menjelaskan bahawa disyariatkan hukum membawa kepada maslahah tersebut. Antaranya adalah seperti menjaga agama, nyawa, akal, maruah dan harta. Maslahah mu'tabarah ini adalah asas bagi qiyas. Contohnya, perkiasan hukuman sebat sebanyak 80 kali terhadap peminum arak dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Menurut surah An-Nur ayat 24, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa membawa 4 orang saksi adalah sebatan sebanyak 80 kali. Bagi peminum arak pula, Sayyidina Umar mengkiaskan hukuman peminum arak ini dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berzina kerana orang yang meminum minuman keras ini kalanya tidak waras dan kata-katanya tidak terkawal menyebabkan ianya berpotensi untuk menuduh orang lain juga untuk menuduh orang lain berzina. Ini adalah maslahah yang bersandar kepada dalil syarak, al-maslahatul mu'tabarah. Seterusnya al-maslahatul mulghah. Al-maslahatul mulghah bermaksud maslahah yang ditolak oleh syarak kerana bertentangan dengan ketentuan syarak, maslahah yang bersifat sangkaan dan marjuh. Contoh bagi al-maslahatul mulghah ini ialah pembahagian harta pusaka sama rata antara anak lelaki dan perempuan. Pada pandangan pertama, terdapat maslahah iaitu kesamaan sama rata pembahagian harta pusaka antara lelaki dan anak perempuan, akan tetapi ianya bertentangan dengan firman Allah yang merupakan dalil iaitu lidzakari mithlu hadzil unsayain, yang bermaksud bahagian seorang anak lelaki bersamaan bahagian dua anak perempuan. Itu adalah bercanggah dengan syarak, al-maslahatul mulghah. Seterusnya al-maslahatul mursalah ialah maslahah yang tidak diperokoi syariat melalui mana-mana dalil secara khusus dan tiada juga dalil yang membatalkannya. Inilah maslahah yang wujud dalam pembendaraan ulama usul, iaitu menarik manfaat dan menolak mudarat. Inilah yang menjadi pembahasan utama kita. Contohnya pengumpulan Al-Quran dan pengumpulan hadis. Manakala maslahah jenis maslahah dari segi keutamaan terdapat 3, iaitu al-maslahatul daruriyat, hajiyat dan at-tahsiniyat. Ad-daruriyat merupakan kepentingan yang paling utama dalam kehidupan agama dan keduniaan manusia. Mempunyai 5 bahagian menurut kepentingannya, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda. Salah satu daripada bahagian daruriyat ini tidak boleh melebihi diutamakan daripada daruriyat yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Jika semua kepentingan ini tiada, pincanglah hidup manusia. Seterusnya al-hajiyat, iaitu keperluan yang diperlukan manusia bagi memberi kemudahan dan menghapuskan kesusahan mereka. Ulama usul fiqh menetapkan bahawa al-maslahatul daruriyat mestilah diutamakan daripada al-maslahatul hajiyat. Contohnya, salat qasar dan jamak bagi musafir. Tidak wajib kita untuk qasar atau jamak, akan tapi ianya adalah pemudah cara bagi kita. Seterusnya al-maslahatul tahsiniyat adalah kepentingan yang dituntut oleh menjaga maruah dan berpegang kepada adat yang baik dan budi pekerti yang mulia.
Al-maslahah ini lebih bertumpu kepada kebaikan adab dan akhlak. Seterusnya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan ketiadaan maslahah at-tahsiniyah ini tidak akan mencacatkan kehidupan manusia sebagaimana yang berlaku pada jenis maslahah yang lain. Akan tetapi orang tersebut akan dibenci dan dicemuh oleh orang yang berakal sihat. Contohnya memakai wangian di masjid pada perhimpunan orang ramai, ataupun seperti melarang jual beli atas jual beli orang lain. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Nama saya Muhammad Izam Fahmi dan saya akan meneruskan pembentangan iaitu kehujahan al-maslahah. Ia adalah menggunakan konsep ataupun maslahah umum sebagai asas untuk dalam konteks perundangan Islam. Hujah al-maslahah digunakan untuk menyokong keputusan atau tindakan yang dianggap boleh membawa pada manfaat atau faedah pada masyarakat ataupun individu. Kemudian penting saya bawa 4, antaranya kemaslahatan. Prinsip ini adalah berdasarkan idea bahawa syariah pada asalnya ditetapkan untuk membawa manfaat. Oleh itu pentafsiran ataupun pada umum. Yang kedua, flexibility dalam hukum. Konsep ini dia adalah mengiktiraf bahawa dalam mempunyai flexibility menyesuaikan diri dengan dalam kes di mana hukum sedia ada tidak mencapai kemaslahatan yang diinginkan, maka dan jika bercanggah akan digunakan untuk mencari matlamat kemaslahatan. Ketiga, maqasid syariah. Syariat agama menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Iaitu pada keadilan dan kebajikan sosial ataupun kesejahteraan sosial. Ia mesti dikaitkan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan mestilah dikaitkan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya. Hukum atau keputusan berdasarkan hujah mestilah selalunya bertujuan untuk seterusnya. Majoriti ulama mengikutnya. Ada juga ulama yang menolak sebabkan ia memang semua hukum yang disepakat. Antaranya adalah kerana ketidakpastian tafsiran. Sebahagian ulama konsep ini boleh yang kedua adalah penafsiran yang salah. Konsep ini dibimbangi boleh membawa kepada tafsiran yang salah ataupun penerapan konsep ini yang salah ataupun boleh membawa ajaran agama untuk mencapai matlamat dunia ataupun kepentingan tertentu. Yang ketiga, pentingnya prinsip tetap. Setengah ulama dalil sumber hukum yang disepakati dan mahu meninggalkan sumber hukum yang diperselisihkan. Kemudian ketiga, takut kepada penyalahgunaan.
bimbang bahawa konsep ini boleh disalahguna untuk membenarkan hukum Islam. Antaranya yang diketahui adalah Hujatul Sufi Batiniyah. Seterusnya, menolak, yang dikatakan menolak adalah Imam Al-Ghazali. Tapi sebenarnya Imam Al-Syafi'i walaupun dia menolak, tak menggunakan istilah tu, tapi menggunakan kaedah. Imam Ibn Hazmin daripada Andalusia dan juga dari mazhab Az-Zariyah. Imam Ibn Taymiyah pula pun dia pernah membuat berhati-hati. Kemudian Imam Al-Ghazali ada dua pendapat dan ada juga yang beliau seterusnya. Okey, ulama yang menerima dikatakan hampir kepada ijma' yang menerimanya ada Al-Haramain, Al-Juwaini, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Izzi Ibn Abdul Salam, yang terkenal dalam kitab Al-Bidayah. Kemudian Imam Al-Ghazali melalui kitab Al-Mustasfa. Kemudian Imam Ibn Hashur dari Tunisia, yang mana beliau mempertimbangkan keperluan masyarakat dan konteks sosial apabila mengeluarkan hukum. Sekian daripada saya. Saya kepas kepada sahabat saya, Aki Syahriza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahriza bin Abdul Kahar akan meneruskan dengan syarat beramal dengan maslahah al-musalah. Okay, ulama telah menetapkan syarat untuk beramal dengan sumber ini bagi menjamin kesucian serta kemuliaan agama Islam. Kesan daripada kegiatan mereka yang suka menyalahgunakan sumber masalah ini. Syarat yang pertama adalah masalah yang ingin dicapai haruslah selari dengan maqasid syar'i. Di kata lain, masalah itu haruslah tiada penafian terhadap usul syarak serta tidak mencanggahi nas atau dalil yang qat'i. Okey. Sebagai contoh saya berikan di sini adalah menyerah diri kepada musuh. Penyerah diri kepada musuh di dalam peperangan adalah terbatal kerana kita perlu melihat kepada maslahah yang lebih umum, iaitu kesejahteraan hidup awam, orang awam. Okey. Syarat kedua adalah maslahah itu perlulah diterima akal, iaitu maslahah yang ingin dicapai haruslah mudah difahami dan berlaku di atas sifat-sifat yang munasabah. Seterusnya, ia akan diyakini selaras dengan hukum, iaitu menarik manfaat, menolak mudarat. Okey, contoh di sini iaitu dengan menghadkan harga barang-barang keperluan selain daripada bertujuan untuk menyekang kebebasan penetapan harga, ia juga menghindari kesukaran dan kesulitan orang ramai. Okey, seterusnya adalah syarat yang mana ia mengatakan masalah itu harus meliputi seluruh manusia, bukannya setengah pihak atau individu. Seperti mana yang kita tahu bahawa syariat dia tidak terturun atau tidak tertakluk kepada individu atau setengah pihak saja, malah ia tertakluk kepada seluruh umat Islam atau manusia. Contohnya di sini bila kita imbau kembali tentang sejarah pengumpulan dan pembukaan Al-Quran, di mana
Saidina Abu Bakar telah mengambil kira bahawa banyak penghafaz Quran waktu itu telah meninggal ataupun terkorban ataupun syahid di dalam pelbagai peperangan. So dengan langkah ini ia dilihat mampu memberi kemaslahatan umum kepada seluruh umat Islam, di mana ia akan menjaga kemaslahatan seluruh umat Islam, menjaga keperluan, menjaga kemuliaan, seterusnya menolak kepayahan. Baik, seterusnya di dalam menggunakan pendekatan maslahah, kita perlu melihat, perlu menitik beratkan juga kepada beberapa perkara atau situasi. Baik, yang pertama adalah apabila berlakunya suatu perkara di mana dua maslahah yang bertentangan dan tidak dapat dihimpunkan antara keduanya. Jadi di situ kita perlu melihat maslahah yang lebih rajih kerana itu adalah keutamaan. Seterusnya, apabila tidak diketahui manakah yang lebih rajih sedangkan kekuatan kedua maslahah itu sama, maka diberi sedikit kelonggaran kepada kita untuk memilih salah satu daripada maslahah tersebut. Tapi bagaimana pula sekiranya tidak diketahui kedua maslahah itu sama kekuatannya atau tidak? Okey, perlulah mengutamakan maslahah yang jelas bagi sebahagian ulama, atau sekiranya terdapat sangkaan lain daripada sebahagian ulama tentang maslahah yang berkaitan dengan kekuatan masalah yang lagi satu itu, maka kita perlu mengutamakan maslahah yang lagi satu itu. Tapi di dalam hal ini terdapat rukhsah di mana kita boleh merujuk maslahah yang marjuh sekiranya di dalam suatu perkara itu wujudnya satu keuzuran dan menghindari dari kesukaran. Baik, seterusnya. Okey, situasi seterusnya apabila di dalam satu perkara terhimpunnya maslahah dan mafsadah. Okey. Di dalam perkara yang begini, jika terdapat maslahah yang boleh menolak mafsadah, maka perkara itu boleh diterima. Okey. Tetapi jika perkara maslahah yang hendak diambil itu tetap mempunyai mafsadah, kita perlu melihat kepada dominasi. Sekiranya maslahah mendominasi, maka mafsadah kita tidak lihat kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Tapi apabila berlaku dalam suatu perkara itu di mana maslahah dan mafsadah itu sama kekuatannya, maka kita perlu mempertimbangkan mafsadah dengan menolak perkara yang berhimpun maslahah dan mafsadah tersebut. Okey, seterusnya. Okay. Saya simpulkan di sini masalah al-marsalah merupakan suatu kaedah penetapan hukum yang amat relevan, hasil ijtihad para ulama selepas kewafatan baginda dan setelah tidak didapati dalil-dalil yang kukuh sama ada dari Quran, hadis atau ijma'. Ya, okey. Dengan penggunaannya serta kepatuhan terhadap syarat-syaratnya, ia mampu menghasilkan pandangan yang unggul terhadap hukum Islam. Dan masalah ini juga merupakan satu justifikasi penetapan hukum yang amat relevan terhadap konteks hari ini. Okay. Sekian, itu sahaja dari kami bertiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.